salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, hari ini cikgu mengadakan live atau recording lah untuk sambung sesi pembelajaran yang tertangguh sebelum cuti bulan 3. Okey, cikgu harap kamu semua ada buku teks yang boleh menjadi rujukan masing-masing. Hari ini cikgu akan membuat penerangan ataupun sambungan tajuk di bab 3, iaitu zaman prasejarah. Subtajuk 3.5 iaitu zaman prasejarah di Malaysia. Okey, di akhir penerangan cikgu ni, cikgu harap semua pelajar dapat menjelaskan bukti tinggalan zaman prasejarah di Malaysia. Okey, masing-masing ada textbook, jadi boleh rujuk textbook ataupun buku teks masing-masing lah. Okey, sebelum kita masuk kepada zaman prasejarah di Malaysia, suka cikgu imbas kembali maksud zaman prasejarah, iaitu zaman sebelum manusia mengenal ataupun mengetahui tulisan. Yang mana zaman prasejarah kita tahu di dunia ni ada 4 tahap, iaitu tahap pertama iaitu zaman Paleolitik, yang kedua zaman Mesolitik, yang ketiga adalah zaman Neolitik, dan yang keempat adalah zaman logam. Itu adalah asas kepada zaman prasejarah. Okey, kita akan masuk 3.5, zaman prasejarah di Malaysia. Okey, sebenarnya zaman prasejarah di Malaysia ni telah bermula sejak 40,000 tahun yang lalu. Bukan bulan lepas, bukan tahun lepas, bukan 5 tahun lalu, tetapi 40,000 tahun yang lalu. Di mana bermula dengan zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik. Tetapi di Asia Tenggara, zaman Mesolitik ini dikenali sebagai zaman Hobbitian. Okey, sebab apa dia dikenali sebagai zaman Hobbitian? Kerana unsur-unsur zaman Mesolitik tidak ditemui di mana? Di Asia Tenggara. Tetapi yang hanya dijumpai di Asia Tenggara adalah alatan kerikil ripih, yang mana alatan tersebut merupakan alatan yang digunakan pada zaman Paleolitik. Justru itu zaman tersebut dikenali sebagai zaman Epipaleolitik. Kemudian barulah bersambung dengan zaman Neolitik dan zaman logam. Itu adalah pengenalan kepada zaman prasejarah di Malaysia. Okey, sekarang barulah kita masuk kepada bukti-bukti tinggalan zaman prasejarah di Malaysia. Ada beberapa bukti
yang kita boleh tengok ataupun beberapa aspek yang kita boleh lihat. Okey, yang pertama kita tengok kepada lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Okey, kalau tengok di muka surat 64 ada ditunjukkan peta. Tetapi kita tengok di muka surat 65 lebih jelas. Okey, yang mana lokasi-lokasi zaman prasejarah di Malaysia wujud di dalam dua keadaan. Yang pertama, di dalam gua ataupun di kawasan gua. Yang kedua adalah di kawasan terbuka. Yang mana pengkaji-pengkaji sejarah mereka menjumpai beberapa bukti seperti peralatan batu, logam, tembika dan manik serta lukisan gua dan ukiran batu. Okey, antara lokasi-lokasi yang kita boleh lihat keempat-empat zaman, seperti kita tengok salah satu contoh zaman Paleolitik, yang mana salah satu contoh ada di negeri Sarawak, iaitu di Miri, Gua Niah, Sarawak. Okey, selain itu zaman Hua Bin Yan juga ada juga, kalau tengok di Jendram Hilir, di Gua Cha, di Gua Madai dan lain-lain lah. Kalau tengok zaman Neolitik ada di Gua Kocil, ada di Lubang Angin, Sungai Tembaling, Jendram Hilir dan juga kita boleh tengok juga pada zaman logam, boleh tengok di Sungai Tembaling dan Lembah Bernam. Okey, itu adalah antara lokasi-lokasi yang boleh kita lihatlah. Okey, seterusnya kita tengok kepada selain lokasi, kita tengok kepada teknologi. Yang mana teknologi pada zaman dahulu ataupun zaman prasejarah, kita boleh tengok mengikut zaman. Itu zaman Paleolitik, Hobbesian, zaman Neolitik dan zaman logam. Yang mana alat-alat itu, alat-alat yang dijumpai ataupun digunakan oleh manusia pada zaman prasejarah adalah alat yang digunakan untuk membantu mereka dalam kehidupan seharian. Macam kita lah, kalau kita nak memasak, kita perlu pisau, kita perlu dapur, kita perlu berbagai-bagai alat lah. Sama juga dengan manusia pada zaman prasejarah. Mereka ni menggunakan alat-alat tersebut untuk memotong, menetak ataupun memecahkan tulang. Okey, kita tengok gambar, ada gambar di tepi ini, mana kita tengok contoh peralatan yang ada, iaitu zaman Paleolitik. Kita tengok batu dia tidak cantik, kasar, tapi zaman Hobbesian ini batunya lebih halus, dan pada zaman Neolitik ini batu dia lebih cantik. Kita tengok ini, lebih berkilat, shining. Di mana waktu itu juga, waktu zaman Neolitik ini, manusia ketika itu sudah pandai membuat ataupun mengilap sesuatu barangan. Dan pada zaman logam terciptalah barangan logam. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada bukti yang ketiga dari aspek lukisan gua dan ukiran batu. Yang mana bukti lukisan batu ini apabila wujudnya di sesuatu tempat ataupun di sesuatu gua, itu adalah salah satu cara mereka ini berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang kehidupan mereka. Sebab kita tahu tak, untuk berkomunikasi perlulah mereka
ada satu simbol ataupun satu lukisan. Jadi mereka ni mulalah membuat lukisan. Okey. Antara lukisan-lukisan yang mereka lukis ini seperti kebanyakanlah menggambarkan kehidupan harian mereka. Apa yang mereka buat, mereka lukis. Contohnya, aktiviti memburu dan juga amalan ritual ataupun amalan keagamaan. Okey. Mereka ni lukis bukannya lukis guna pen ataupun guna apa tu, pensel, tetapi mereka ni menggunakan arang ataupun okir merah. Okey, apa itu okir merah? Okir merah tu kalau tengok di bawah, okir merah adalah bahan berwarna merah yang diperoleh daripada batu kiwi atau batu lada. Itu adalah okir merah. Itu adalah alat ataupun peralatan yang digunakan untuk melukis. Okey, selain daripada lukisan gua, wujud juga adalah ukiran batu. Okey, kebanyakan ukiran batu ini dijumpai di kawasan di Sabah, Sarawak dan di Pangkalan Kempas, Negeri Sembilan. Yang mana ukiran batu ni banyak berkaitan dengan budaya mengalit. Okey, apa itu budaya mengalit? Okey, kita tengok di bawah. Budaya berasaskan penggunaan batu-batu bersaiz besar. Maksudnya, mereka ni percaya kepada benda-benda yang besar lah, batu-batu besar. Kalau kita tengok sekarang pun, ataupun zaman dahulu, kalau di kampung, kita tengok ada pokok besar. Ada pokok gergasi. Jadi, di situlah adanya orang-orang mengambil kesempatan percaya kepada pokok yang memberi roh. Okey. Seterusnya kita tengok kepada aspek yang ketiga ataupun bukti yang ketiga, iaitu dari aspek ekonomi. Yang mana kalau kita tengok bukti pada zaman prasejarah, mereka ni melakukan aktiviti memburu dan memungut hasil hutan dengan menggunakan alatan-alatan ataupun teknologi yang ada pada ketika itu. Yang mana aktiviti tersebut adalah berbentuk sara diri sepenuhnya. Yang mana sara diri ini kita tahu apabila mereka ni menangkap haiwan atau binatang, mereka hanya guna ataupun makan untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga mereka saja, tidak ada tujuan. Okey, kalau pada zaman Neolitik pula, manusia ni telah mula hidup menetap. Bila manusia mula hidup menetap, mereka telah mula menanam. Antara aktiviti yang ditanam adalah tanaman padi. Okey. Antara peralatan yang digunakan ketika menanam padi, contohnya apa yang para pekaji jumpa, contohnya pisau tembeling, yang mana pisau itu digunakan untuk menuai padi. Dan apabila mereka ni menanam padi secara berlebihan, mereka telah mula membuat pertukaran lah, sistem barter. Berbeza dengan zaman Paleolitik tadi. Paleolitik tadi mereka hanya tangkap haiwan, makan untuk diri sendiri. Tapi bila zaman Neolitik, mereka telah menanam dan hasil lebihan daripada tanaman, mereka akan bertukar barangan dengan keluarga lain ataupun orang lain. Okey. Selain itu, jika pada zaman logam pula,
aktiviti perdagangan mula digiatkan ataupun mula dilakukanlah, yang mana tak kira lah mereka ni melakukan aktiviti di daratan ataupun maritim, kawasan air. Tengok contoh-contoh, antara contoh-contoh peralatan dagangan yang telah didagangkan, termasuk loceng dan juga kendang gangsa. Okey. Selain itu, bukti yang seterusnya adalah dari aspek kepercayaan, yang mana para pengkaji telah menjumpai berbagai aidofak di tapak perkuburan, yang mana masyarakat pada zaman dahulu kita tahu turut mempunyai kepercayaan dan juga memberi penghormatan kepada orang mati. Okay, boleh tengok contoh-contoh ya, pengebumian memanjang di Kelantan, pengebumian melentur di Perak, pengebumian keranda. Maksudnya banyak jenis banyak jenis cara untuk menanam seseorang, itulah mayat. Okey, selain itu, masyarakat zaman prasejarah juga di Malaysia, mereka ni juga percaya kepada budaya mengalit yang tadi. Yang mana mereka ni percaya kepada batu-batu besar, dan di situlah mereka telah mengamalkan kepercayaan ataupun amalan ritual ataupun penyembahan. Okey, itu adalah antara bukti-bukti yang ada di Malaysia. Okey, jadi selepas penerangan ini, cikgu nak kamu menyiapkan latihan di Google Classroom. Okey. Itu saja. Terima kasih.